Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kenalkan diri dan detail sikit. Alright, okay. Saya Puan Dia, di mana saya adalah pemilik klinik TTDI Sunway berlokasi di Dataran Mentari, Bandar Sunway. So jadi macam anda nampak kat belakang ni, inilah memang workstation saya dan kami adalah deals dengan patients, dengan ubat-ubat. Ini adalah urusan harian kami. Okay. Apakah isu yang Puan Di hadapi sebelum ni, sebelum jumpa MCR? Okay, sebelum ni macam biasalah kita masa mula-mula tu semua orang proses yang sama, iaitu pertama untuk diorang memulakan perniagaan adalah dengan menggunakan enterprise. So jadi bila kita nak move forward, kita nak ke Sdn Bhd. So jadi bila Sdn Bhd ni ia requiredkan company secretary. Okay, untuk bantu kita buka akaun Sdn Bhd. So jadi dengan macam biasalah kita tak ada ilmunya, and then ataupun kita jumpa orang yang dia orang ni kata, oh saya boleh tolong bukakan Sdn Bhd, bayar banyak ni je, nanti kita tolong bukakan. So tugas dia adalah memang bukakan saja, tapi the flow macam undang-undang Sdn Bhd, due date Sdn Bhd dia berbeza dengan enterprise. Okay, dia lebih complicated. Yang di mana bila kita dapat company secretary yang dia memang bukakan account tapi dia tak bantu kita. Macam dia tak terangkan okay, berapa hari bulan kena siapkan accounting, berapa hari bulan kena bayar tax, lepas tu tax jenis macam mana pula, ada berapa tax, macam-macam. Sebenarnya Sdn Bhd ni lebih banyak dia leceh tu, complicated tu tak sangat, sebab kalau kita ada orang yang uruskan, pantaukan, and then dia dah tahu timing bila, itu lebih senang. Sebab saya suka bila dalam satu tahun, okey, apa tugas saya sebagai business owner perlu siapkan kepada orang akaun supaya mereka boleh jalankan tugas dia lah. So setiap orang memainkan peranan masing-masing. Contoh kalau saya kena siapkan, make sure setiap kali pembelian ada receipt, setiap kali apa sahaja bahagian saya. Dan bahagian company secretary pula, saya mengharapkan orang bahagian sekretari memaklumkan atau remind saya balik hari apa, bulan apa, bila, tarikh, yang penting-penting untuk kami sebagai business owner ni kena siapkan. Kita tak nak buat last minute sebab kita tak nak bayar penalty dan membazir duit dekat penalty, sedangkan benda tu kalaulah kita ada jadual, kita dah tak payah bayar dah penalty macam tu. So inilah isu yang saya alami bila sebelum ni. Okay, sebelum saya pindah ke MCR. Okay, so itu yang saya luahkan kepada Tuan Syamil. Saya kata saya banyak penalti. Sebab apa? Sebab saya terlepas banyak tarikh-tarikh penting, and then tak ada orang remindkan saya bila last minute. Mana mungkin kerja last minute untuk hasilkan benda yang terbaik. Sebab bila detail, contoh macam saya, kalau anda nampak dekat belakang ni ubat. Bila ubat, ia ni sangat details, retailing kan. Satu-satu invoice keluar masuk, cukup tak amount ni, kuantiti, harganya, daripada harga suppliernya. So benda-benda ni, benda leceh ni lah yang takkan mungkin satu hari boleh siap. Itu yang saya tak percayalah. Bila kalau misal kata kiranya anda ada kat luar sana pun tengah hadapi macam saya juga, so saya rasa mungkin anda perlu berfikir balik supaya kita ni tak kelang kabut last minute. Kita tak nak buat last minute satu benda semua sekali sebab kita tak ada masa yang cukup. Okay, untuk buat audit satu-satu, nak cari balik yang tahun-tahun sebelum ni. Saya rasa benda tu memang pertama membazir masa, memang membuang masa staff dan juga kita punya masa, sedangkan masa yang ada tu kita boleh buat benda lain untuk benda lain lagi kan. So itu yang saya alami. So saya tak suka benda tu. Saya suka orang yang bantu saya untuk saya nak budget. Saya nak tahu, sebab anda kena tahu bila Sdn Bhd, bila kita upgrade ke Sdn Bhd, segala cost, fee,
tax, semuanya berbeza dengan enterprise. Okay, so jadi saya pun nak tahu bajet berapa agaknya saya kena sediakan untuk tax. Kita boleh plan tax kita. Bila Senia Berhad dengan tax bersama-sama, so saya nak plan. Okay, saya nak bayar tax berapa, adakah saya mampu untuk bayar, macam mana kita nak bayar tax dengan betul, bukannya banyak, bukannya sikit, tapi benda tu betul dari segi undang-undang kita, dan kita tak adalah dikejar-kejar oleh LHDN kan. Okey, soalan seterusnya, apakah kelegaan yang Puan dirasa yang selepas dah berjaya jumpa orang betul dan membantu selesaikan masalah Puan Di ni? Okey, penyelesaiannya adalah saya yang macam saya share tadi, iaitu saya nak, okey, saya sendiri nak, saya nak diberitahu dan bila kita you kena faham, company secretary dan Senyum Berhad, company saya adalah best friend. Okay, di mana kita perlu berkomunikasi antara satu sama lain, macam hari ni adakah dah ready, dah siap ke semua untuk masuk ke audit, next audit, semua-semua tu. So jadi company, company kena tahu date-date penting. Jangan terlepas sebab kita tak nak kerugian kos tu. Okay, tak nak kerugian kos, and then yang paling teruk sekali, mungkin kita di-ban oleh LHDN ke, ataupun kita punya accounting tak secantik untuk dapatkan loan di bank ke. So kita tak nak benda tu. Sebab kita sebagai business owner, itulah paling penting. Aset kita yang itu. Okay, dalam masa pembayaran teks yang betul, pembayaran apa sahaja dengan timing yang betul, cantik lah. Macam kalau kita buat loan dekat bank, kalau kita bayar tunggakan 2-3 bulan, bank rasa apa? Dia pun tak suka. Macam tu juga LHDN pun macam tu. Dan dengan kopi dengan LHDN tu, kita boleh buat loan dan kita punya profiling cantik. Kita nak profiling kita tu cantik. So jadi tak membazir, saya pun tak suka membazir. Kita boleh budget apa yang kita nak bayar dan bank tengok cun, dia suka kita dan dia pun willing nak bagi loan pada kita. Saya rasa itu menunjukkan attitude kepada owner ataupun business owner tu sendiri. Okay, kalau nak ditukarkan daripada RM1, Puan Di, berapa nilai yang Puan Di boleh bagi ke atas kata, yalah, kita servis yang kita dah bantu Puan Di, dan mungkin dari situ Puan Di dah boleh menjimatkan ratusan ribu daripada kena denda, dan kerana servis tu juga membantu Puan Di untuk grow yang lebih hebat lagi. Ya. Kalau ikutkan memang, yelah, bila kita ni kita walaupun kita sebagai business owner, kita tak tahu semua benda. Kita takkan mampulah nak tahu semua benda. So sebab tu kita mencari orang yang mampu membantu kita menyelesaikan masalah kita. Contohnya saya dalam bidang macam audit ke company secretary, manalah saya reti kan, tapi saya jumpa MCR dan Encik Syamin sendiri. So ini mereka yang bantu saya untuk menjimatkan duit, di mana kita bayar teks yang betul tanpa ada bayar penalti, tak payah membazir duit bayar pada penalti semua tu, dan buat balik akaun kita supaya lebih teratur dan kita tahu bajet company kita macam tu. So jadi kalaulah saya masih lagi macam termanggu-manggu yang dulu tu, masalah yang sama dan tak ambil keputusan untuk tukar, tak sampai sekarang pun saya rasa saya masih ada penalti lagi daripada company-company yang lain, dan saya kena tantah saya punya nama dekat LHDN tu memang orang cari-cari saya dah. Okay. Sebab LHDN bukan dia kita kata dia tu jahat, tak, sebab dia pun jalankan tugas dia, sebab dia mencari siapa orang yang tak patuh. Dia mencari orang yang tak patuh. So sekarang ni saya nak menjadi orang yang patuh tu. So jadi kalaulah saya masih lagi dengan yang lama dan tak berubah, saya rasa ratus-ratus ribu kot. Banyak. So jadi kita pun, saya rasa saya pun sayang duit saya untuk bayar semata-mata untuk benda yang tak perlu sepatutnya saya kena bayar. So saya rasa benda itulah adalah yang paling ralat lagi saya kalau saya perlu bayar benda-benda macam itulah. Untuk orang luar sana yang mungkin ada masalah macam Puan Di, yang dah lama bisnes, terkapar-kapar, mungkin tak tahu dia ni dah selesai kan belum cukai, kena bayar ke. Bagi orang yang baru bisnes pula, benda ni perlu buat ke, apa yang perlu buat, aku ni baru lagi, kena cari duit ke, macam mana ke. Jadi apa suggestion kepada Puan Di lah, memandangkan kita ada kelas nanti pada beberapa bulan lagi.
Alright. Okay. Dia macam ni, saya masa mula-mula bila saya di-approach oleh tim MCR adalah saya tanya apa yang dia boleh bagi saya. Contoh, saya mencari adalah orang yang jelaskan dekat saya, oh saya faham dah kedudukan saya punya planner tu, 1 tahun tu dia dah bagi tahu, okey puan, dalam contohlah, dalam bulan 2 kena bayar ni, dalam bulan 5 bayar ni. So jadi untuk kalau bulan 2 bayar ni, bulan 1 kita dah kena prepare. So jadi saya nampak flow. So saya pun faham, walaupun saya tak pandai tapi saya faham yang company saya ni perlu siapkan ini, perlu siapkan ni. Jadi bila benda tu jelas, maknanya saya faham yang tim MCR faham apa yang saya nak. Dan dia dah faham dah kerja dia. Tak adalah. So jadi saya dah rasa secure yang okay, supaya saya dah tak perlu lagi ada tunggakan ataupun terlepas-terlepas. Kita takkan tahu, kita takkan faham apa harta-harta yang terbarulah apalah. Tapi apa yang saya tahu adalah tim MCR terangkan dekat saya perlu buat apa, saya perlu siapkan apa, saya perlu apa yang saya nak untuk next. Apa planning saya? Dia tanya saya, okay, puan rasa macam mana? Apa plan kita nak untuk tax? Apa plan kita next year? So jadi benda ni saya rasa planning is the key dekat sini. Sebab kita tak boleh nak buat last minute dan terkucur-kucur macam tu. Takkan mampu kita. Okay, so jadi saya pun tak suka macam tu. So jadi siapa yang business owner macam saya rasa ini penting sebab kita dapat tahu planning dan budget kita. Okay, ini berkenaan dengan duit. So planning kita, budget kita, berapa yang kita perlu buat untuk company kita. So kepada sesiapa yang baru nak buat Sendian Berhad daripada enterprise, so make sure orang yang menerangkan dekat situ you faham. Jangan bila kita percaya je kita bukakan Sendian Berhad lepas tu diam. So kita tak nak macam tu. Kita nak orang tu jelaskan pada you dan you faham. Walaupun tak faham sepenuh tapi you tahu apa you perlu buat, apa yang perlu siapkan. Pada saya macam tu. Memang sekarang ni anda masih mungkin berada di enterprise, tetapi percayalah satu hari kita nak upgrade ke Sendian Berhad, benda ni juga yang you kena face, yang you kena tahu. Walaupun tak expert tapi at least kita tahu dan kita ambil tahu. Okay.